Tetapi itu tak betul, tak tepat. Dalam kitab ni, syarah ni pun dia sebut juga, dia komen jugalah, tak tepat. Sebab apa? Dalam peristiwa ni jelas Nabi SAW ada, sedangkan hak perang Mu'tah tu tak ada. Nabi SAW tak pergi dalam perang Mu'tah. Sedangkan dalam cerita ni jelas Nabi SAW ada. Dalam perang Mu'tah tu dia hantar Ja'far bin Abi Talib, dia hantar Zaid dan Abdullah bin Rawahah. Dia kata dah, apabila dia hantar, dia kata kalau Zaid gana-gana, Ja'far ganti dia jadi panglimanya. Kalau Ja'far gana-gana, Abdullah bin Rawahah. Kalau dia juga terbunuh, biarlah orang Islam pilih hak mana mereka kena. Ada tu hak mana mereka kena, ikut dia, biar dia pilih. Hak ni lah, hak ni perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni tak ada, Nabi SAW tak pergi. Nabi SAW duduk di Madinah, dan apabila sebelum pada itu dia ayat dah begini, pelik lah, dia ayat dah ni akan gini. Lepas tu apabila kena tu dia ayat selalu, jatuh air mata dia, menangislah Nabi SAW. Sahabat pun tanya, dia pun ayat Ja'far kena, padahal dia duduk di Madinah. Mana jelas Nabi SAW tak pergi dalam perang Mu'tah itu, tak pergi. Ini bukan perang Mu'tah itu, keliru orang-orang yang mengatakan peristiwa ni dalam perang Mu'tah, keliru. Yang sebenarnya ini sama ada dalam perang Tabuk ataupun Khaybar. Perang Tabuk ataupun Khaybar. Baru ni kita sudah bicara dah. Dia tiga kan? Tabuk sekali, hak terlupa tidur sampai tinggal sembahyang subuh ni. Khaybar, lepas tu di Hudaybiyah. Tiga. Ni Nabi SAW ada belakang sekali. Bila matahari naik tu, kami gaduh-gaduh lah, kata dia, tergesa-gesa untuk sembahyang. Nabi SAW kata bertenang, tak usah gaduh, mana semua ni berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah gaduh, biar tenang saja. Sahabat-sahabat ni dah moga tak biasa kalau lagu tu sekali berlaku tu, jadi tak sedap lah. Nabi SAW pun kata, siapa-siapa nak sembahyang sunat subuh, bolehlah sembahyang. Lepas tu dalam hadis ni disebutkan, kat mana-mana biasa tu sembahyanglah, kalau tidak biasa pun sembahyang juga, sehingga diban. Lepas pada tu Nabi SAW pun kata, bila selesai dia kata, ketahuilah bagaimanapun makna kita puji Allah, kerana kita tidak tinggal sembahyang itu kerana leka dalam mana-mana perkara dunia sampai kita tinggal sembahyang, tapi kerana kita tertidur. Tidur ni urusan Allah SWT. Allah SWT ambil nyawa kita, lepaskannya bila dia nak, dia lepas balik. Maka kita jadi sedar. Kalau dia tidak lepas, kita tak sedar. Hak tu ya orang tidur sampai lama-lama. Hak sedar kesedaran tu, hak hilang kesedaran macam-macam, koma lah, apa-apa macam-macam lah, pengsan, itu hilang kesedaran belakang, tidak nanti tidur. Makna tak ada, orang panggil. Sebab itulah ulama mengatakan ruh ni dia ada dua macam. Satu ruhul hayah, yang kedua ruhul yaqazah. Ruhul hayah, dengan adanya di dalam diri kita maka kita hidup. Kita tidur pun ada, kita koma pun ada, kita pengsan pun ada. Tapi kalau ruhul yaqazah, tak ada lah tu. Bila pengsan tak sedar, bila kita tidur tak ada. Allah SWT ambil tu. Dalam ayat Quran pun ada sebut, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah SWT ambil nyawa orang yang dia kehendaki. Fayumsiku allati qada alaihi al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah SWT pegang nyawa orang hak dia nak ambil tu, dan orang hak dia nak bui sedar semula, dia lepas balik. Hak dia ambil ruh yaqazah sana, dia ambil, dia lepas balik bui kita.
Ada orang yang tu tak khabar tu tahu mati bagus tu. Ruhul yaqazah tak ada, lepas pada tu ruhul hayah pun tak ada. Tidak sedar pula. Dalam Quran pun ada hak tu. Maknanya ruh ni hak Tuhan ambil ni ada dua macam. Tuhan ambil hak pada ketika mati dan ambil wallati lam tamut fi manamiha, iaitu ruh yang mana seseorang tu tidak mati pada ketika dia tidur. Dalam ayat tu kata ya tawaffa, Allah juga ambil. Bermakna dia lepas inilah fa arsalaha an-nasha'a, supaya dengan ayat tadi wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dia lepas hak selagi tu sampai kepada satu tempoh yang dikehendakinya lah. Dia nak hidup selama mana lagi. Dalam keadaan sedar tu. Tak apalah, maknanya ini bukan salah kita. Bila tidak salah kita, tak ada apalah, tidak dikira sebagai dosa ke apa. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan pen diangkat, maknanya untuk tulis dosa sebagai kesalahan manusia tu daripada tiga macam orang an-naim, orang yang tidur sehingga dia sedar, orang yang terlupa sehingga dia teringat, dan orang yang dipaksa. Tu tak tulis tu, tak kira. Orang apa ni tak kira. Hadis sendiri pun ada sebut. Mana kalau terlupa tu tak kira. Kita tak semayang, tak qada tu, tak ingat, bukan tak ingat, tidak dikira berdosa. Esok tak tanya tu, lepas gitu. Begitu juga tidur, apa-apa yang kita buat dia kira tidak berdosa sahaja, bukan tidak kena bayar ganti rugi kena kalau kita pecah barang orang kau gapo kau tu suku tu. Dosa tu tidak. Begitu juga terpaksa, dalam keadaan terpaksa, sehingga kalau terpaksa mengucapkan kalimah kufur pun tak jadi. Tak jadi juga kafir. Kalau dipaksa suruh menikah tak jadi. Tak kira lah paksa apa-apa, tak jadi. Sebab itulah dalam Quran dia kata iman ni maknanya tidak pisah dengan manusia. Tak jadi apalah illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau hati dia tu tetap dengan iman, dia tu dipaksa, lepas tu dia mengucapkan kekufuran, tak jadi. Kecuali kalau dia setuju, kalau dia kena lainlah. Sampai ke peringkat kufur hak berat tu pun tak jadi kufur kalau dengan dipaksa. Begitu juga paksa, macam-macam lah paksa. Tuhan tak kira tu, tak kira sebagai berzina, tak kira. Kalau orang tu dipaksa, dirogol misalnya, paksa lah kita kata, ataupun dipaksa jadi pelacur misalnya, tak dosa. Tak dosa. Cuma setara mana tu perincian panjang lah pulaknya. Sebabnya dalam hadis pun, dalam Tirmizi, dalam lain-lain pun ada, Nabi SAW pernah berlaku di zaman dia, perempuan kena rogol, dia hukum orang yang merogol dia, dan perempuan itu dia lepas sebab dia dalam keadaan dipaksa. Tak kena hukum pun tak kena, dosa pun tidak. Inilah kita sebut tadi, falyaqdi ma'aha mithlaha, maka hendaklah dia qada bersamanya seumpamanya. Bagi orang yang terima ni dia kata paling tinggi mustahab, molek lah kalau buat. Tidak ada kata, tak ada orang yang kata wajib buat dua tu subuh. Seterusnya cerita tadi juga, baginda bersabda, sesungguhnya Allah mengambil ruh-ruh kamu haitsu syaa, bila dikehendakinya, wa raddaha haitsu syaa, dan mengembalikannya bila dikehendakinya. Sebab tadi cuma apa yang Imam Abu Daud mari pula ni, sebab tadi tak ada sebut nak ambil air semaya ke apa. Mereka bangun pergi ambil air semaya, beza lafaz dia tu lah. Tu yang beza. Dan semua hadis-hadis ni juga salah satu pengajarannya, iaitu kalau tinggal semaya ni kita nak qada pun boleh. Nak semaya jemaah bila qada tu,